على النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. سلام قبل الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذاكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. اللهم لعن الكفرة والمبتدعة واليهود والمشركين والمنافقين الذين صدوا عن سبيلك يكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك. اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم خلف بين كلماتهم، اللهم بدد شملهم، اللهم فارق جمعهم، اللهم زلزل أقدامهم وانزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم سن الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في الغزة وفي الضفة الرغيبة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم سلم أمة سيدنا محمد، اللهم صل الإسلام والمسلمين والمؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ونستغفرك ونتوب إليك. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah Jalla yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, kita diimpunkan dalam ketaatan, diberikan penyaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru berbanyak oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insyaallah pada malam ini bagi mengisi ruang iktikaf tuan-tuan dan menantikan masuknya waktu Isyak, kita bawakan perbahasan daripada kitab Tanda-Tanda Kiamat, Tanda Kecil dan Tanda Besar daripada Al-Fadhil Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil, yang mana pada malam ini rangkuman sambungan daripada perbahasan pertama di muka surat yang ke-22, dan dia ada 4
tajuk kecil dekat situ. Di muka surat 22 di bawah sekali, tuan-tuan akan dapat lihat bagaimana pemahaman di kalangan masyarakat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menekuni dan mencermati apa yang didasarkan pada rangkuman rukun iman yang kelima yang dinamakan sebagai percaya kepada hari kiamat. Dalam telusuran pertama disebutkan iaitu kita perlu mengetahui dan memahami semampu mungkin apa yang dikatakan sebagai proses kejadian pertama. Dinukilkan oleh Al-Fadhil Yusuf Wabil daripada suratul Hajj ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab, summa min nutfah, summa min 'alaqah, summa min mudghah, muqallaqatin wa ghairu muqallaqah." Artinya, wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur berkenaan dengan ba'ath, yaumul ba'ath, fa inna khalaqnakum min turab, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada tanah. Thumma min nutfah, dan kemudian daripada setitis mani. Thumma min 'alaqah, kemudian dari segumpal darah. Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Maka barang siapa yang mampu menciptakan manusia dalam pelbagai bentuk, tentu dia tidak mampu untuk mengembalikannya. Padahal mengembalikannya adalah lebih mudah daripada mencipta pada perkiraan akal. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah Yasin ayat yang ke-78 hingga 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Artinya, dan dia membuat perumpamaan, misal bagi kami, tetapi manusia lupa kepada kejadiannya. Qala, dan dia berkata, man yuhyi al-'idham wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah pun menjadi hancur luluh? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Permulaan untuk memahami proses kejadian pertama berkaitan dengan hari kiamat perlu untuk didasarkan dengan mengetahui akan kejadian permulaan setiap daripada makhluk. Kerana makhluk ini memiliki padanya awal dan juga expired. Pada setiap daripada kejadian Allah Ta'ala ciptakan kullu ajal, adanya titik akhir, kehancuran. Kullu man 'alaiha fan, setiap daripada apa yang ada pasti akan menuju kepada binasa. Dan sekiranya kita memerhati dengan cermat betapa kita sebenarnya daripada tidak ada kepada ada, kita hanya duduk dalam barang mungkinul wujud, hanya mungkin saja wujud, dan tidak berada pada ketetapan wajibal wujud. Karena itu semua adalah milik Allah Azza wa Jalla wa Ala, dan Allah jualah yang menetapkan kita pada huruf kaf dan nun, kun fayakun. Manakala pada bimbingan yang kedua, pada memahami proses kejadian pertama ini, beruntung bagi orang yang beriman kepada Allah, kerana dia mengetahui setiap inci perjalanan cerita hidup dia pasti akan bertemu dengan titik akhir. Penat yang kita lalui, lelah yang kita alami, segala letih, jerih, perih, semuanya akan berhenti dan terputus. Semuanya akan berlalu dengan begitu sahaja. Cuma yang tinggal kekal, bahagia bagi orang beriman, wa'iddat lil mu'minin, pada setiap kebaikan yang disulam jalin di atas kehidupan dunia, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan balas pada setiap satu titik-titik daripadanya.
Hal jazaa'ul ihsan ila al-ihsan. Maka jangan pernah kita duduk dalam keadaan berkeluh kesah, risau, gelisah dengan segala kesusahan yang kita alami, kerana kelak nanti kita akan dapat menikmati setiap satu daripada kebaikan yang kita lakukan lillahi ta'ala ini pada kunjungan kebaikan himpunan Jazaul A'zam, insya-Allah, amin. Kemudian disebutkan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempeling kelompok-kelompok tertentu. Allah Taala menempelak kedudukan faham, fikir golongan tertentu yang menoktahkan betapa kehidupan dunia ini hanya berlegar pada isi bumi dan dunia semata-mata. Asal saja kita menghembuskan nafas terakhir, kita meninggalkan dunia, kita dikenal sebagai mayit, maka kita akan diusung sebagai jenazah, maka tak perlu ingat dan tak perlu risau apa-apa. Sedangkan perjalanan kita baru saja bermula. Masuk saja ke alam al-maqabir, maka kita akan didatangkan dengan malaikat untuk bertanyakan soalan. Disebutkan betapa malaikat Munkar dan Nakir itu akan didatangkan dalam keadaan aswadain. Mereka memiliki wajah kehitam-hitaman, kebiru-biruan. Hitam kebiru-biruan ataupun biru kehitam-hitaman. Namanya pula Munkar dan Nakir. Bukan dia buat perkara mungkar, tetapi nisbah mungkar itu adalah perkara yang jelek, perkara yang tak elok. Bila mai satu benda yang tak elok, kita tengok muka dia pun kita risau, itu digelar dengan panggilan mungkar. Maka perbuatan mungkar itu patutnya kita faham ia adalah perkara yang jelek. Dan bila mana malaikat ini datang memulakan persoalan, maka yang bakal menjawab adalah amalan kita, dan roh kita akan menerima habuan. Kalau mampu dengan jawapan itu diberikan dengan hanya sebatas masa, maka kita akan dilapangkan, dinampakkan balasan syurga dan sebagainya. Sekiranya tidak mampu dijawab, maka dalam satu riwayat kata Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad, maka malaikat akan menghentak di belakang bainal azanain, di belakang kepala, di antara dua telinga, dengan satu mirtaqah minal hadid, satu penukul yang diperbuat daripada besi, maka akan tersembam sungkur, menjunam ke dalam, dan kemudian ditarik lagi dan ditanya dan terus ditanya hingga bila? Hingga hari kiamat. Dan sebab itu permulaan proses itu yang kita nak sebutkan dan kita nak segarkan kembali di kalangan masyarakat umat, ia adalah satu perkara yang perlu untuk dibajai dan disemai penuh melalui kalamullah, iaitu Al-Quran, dan juga bimbingan hadis Nabi SAW, seterusnya daripada pemahaman para alim ulama. Kalau bukan dengan bimbingan, guide daripada mereka, garis pandu daripada mereka, nescaya kita pasti akan tersasar menjadi golongan yang kita sebutkan, iaitulah golongan yang mengatakan kehidupan ini hanya berpaksi di dunia. Lepas pada dunia, tak ada apa dah. Dan jangan pula jadi golongan yang kedua. Golongan yang kedua ni golongan yang mana? Yang merasakan kehidupan dunia ini tidak akan berkehabisan, tidak pernah putus. Selepas mati akan hidup kembali menjadi sesuatu perkara yang lain. Bila dia meninggal dunia, dia akan masuk ke dalam benda yang lain. Maka dia akan menjadi penjelmaan semula. Diperkenalkan dengan pelbagai kaedah nama. Disebutkan dalam pelbagai pahaman agama yang dianuti oleh kelompok yang tidak beriman, dengan menyatakan mereka dilahirkan semula, penjenamaan semula, penjelmaan semula, menjadi orang-orang tertentu, makhluk-makhluk tertentu, dan natijahnya apa? Nak kata mereka juga adalah seperti mana roh yang tidak pernah mati. Ini adalah satu perkara yang khilaf, yang tersalah daripada jalan yang benar. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan betapa Allah memberikan satu tamsilan yang disebutkan dalam surah Yasin, mathalan wa nasiya khalqah, iaitu Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi kami supaya mengetahui hakikat penciptaan diri, namun manusia itu duduk dalam keadaan lupa akan perkara tersebut. Dia lupa kepada nilai penciptaannya. Dia dijadikan daripada tanah,
hidupnya itu perlu lebih membumi, tetapi kenapa masih bersifat langit? Manusia itu dijadikan daripada air mani yang hina. Tidak ada keperluan bagi dia untuk mencari titik hina pada orang lain, melainkan membesarkan hinanya pada dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disebabkan manusia wanasia, dia hidup dalam keadaan dihinggap dan dijangkit dengan kelupaan yang melampau, maka dia merasakan dia adalah orang yang lebih baik daripada manusia yang lain, dan itu adalah bukan sifat sebenar manusia, melainkan ia adalah sifat syaitan. Bahkan di kalangan orang tersebut, mereka mempertikaikan bagaimana bakal dihidupkan kembali manusia yang telah mati, yang melalui proses fermentize, penapaian, melalui proses pengawetan, melalui proses pereputan, yang mana akhirnya cuma tinggal tulang belulang, hanya tinggal tengkorak, hanya tinggal kain kafan yang membalut. Namun begitu Allah akan menjadikan dia kembali, Allah Ta'ala akan menghidupkan dia kembali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawapan yang tuntas bagi menjelaskan dan menyelesaikan persoalan yang datang daripada kelompok-kelompok dahriyun, kelompok yang menggunakan akal fikir, kelompok yang membesarkan dan berkiblatkan kepada keduniaan. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yakni makhluk yang telah mati ini akan dihidupkan oleh Tuhan yang juga merupakan Tuhan yang menciptakan dia buat kali pertama. Allah cipta kita buat kali pertama, kita lahir ke dunia, dan kemudian kita akan melalui proses kematian. Bila mana tiba waktu, detik, saatnya, kita akan dihidupkan kembali oleh Allah yang sama, yang menghidupkan kita pada kali pertama. Dan dia wa huwa bikulli khalqin alim. Semua itu berada dalam pengetahuan Allah. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dia maha mengetahui tentang segala makhluk, kerana Allah yang menciptakan segalanya. Jadi proses pendinding utama ini perlu ada dalam diri di kalangan masyarakat kita, masyarakat Islam yang beriman, supaya kita kekal kental untuk mengetahui betapa hakikat kehidupan kita tidak berakhir di sini, tetapi akan perlu untuk bertanggung dan berjawab di akhirat. Pada bab yang kedua, berkenaan dengan perbahasan pertama, bagaimana kita sendiri boleh melihat fenomena alam yang menunjukkan terjadinya kebangkitan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran suratul Hajj ayat 5 hingga 7, yang disebutkan di situ betapa wa taral arda hamidah fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu 'ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ah atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu lihat bumi ini yang kering, kemudian apabila telah kami turunkan air ke atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan tumbuhlah berbagai macam tumbuhan yang indah. Yang demikian itu kerana sesungguhnya Allah, dialah yang hak, dan sesungguhnya Allah maha kuasa ke atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahawasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur, menghidupkan bumi yang kering dengan hujan dan munculnya tumbuh-tumbuhan merupakan dalil atas kekuasaan Allah dan dalam menghidupkan orang mati serta kebangkitan hari kiamat. Allah Ta'ala memberikan tamsilan, perumpamaan untuk kita diajak berfikir dan melihat betapa kehidupan bumi juga melalui proses yang sama, bahkan berulang-ulang kali di depan mata kita, yang kita boleh guna akal untuk fikir, dan kita juga boleh faham betapa kehidupan sesuatu makhluk itu telah pun dimatikan, dihancurkan, diluluh lantahkan. Namun begitu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumbuh kembali mekar, memenuhi perjalanan, memenuhi kawasan ruang, yang mana pada asal tumpuk keadaan dan kejadian, mereka adalah makhluk yang telah mati pada pandang faham kita. Tapi dengan izin Allah juga lah mereka hidup. Dan kerana itu,
Allah mengambil satu pendekatan untuk mengajak kita, membawa kita, menyuruh dan memerintahkan kita melihat kepada kejadian alam. Cuma kebaikan ini ataupun ibrah ini, pengajaran ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang dikenal sebagai, yang pertama, kelompok muhtadin, golongan yang mendapat petunjuk. Yang kedua, golongan muttaqin, orang yang bertakwa, takut, gerut, tunduk pada Allah. Dan yang ketiganya adalah golongan yang termasuk kata ulama liman sya'a, antaranya adalah ulul albab, golongan-golongan yang berilmu, yang dipandu dengan burhan dan juga irfan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, mereka akan duduk dalam keadaan memikirkan dengan segala macam keluh kesah, macam mana benda ni boleh hidup semula, sedangkan pada tafsiran, kemampuan, teknologi, pendidikan, ilmu yang mereka capai, perkara ni takkan mungkin boleh berlaku. Tetapi bagi orang beriman, la tahzan, kita tidak ada rasa sedih, kita tidak ada rasa gelisah, sebab kita ketahui betapa innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagi yang ketiga, kekuasaan Allah dalam mencipta makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, antaranya disebutkan oleh Dr. Yusuf Wabil daripada surah Yasin ayat 81 hingga ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Bahkan benar, dia berkuasa dan dialah maha pencipta, lagi maha mengetahui. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah mengatakan kalimah kun, maka jadilah ia. Kepadanya disebutkan dengan kalimah jadilah, maka jadilah ia. Maka pencipta langit dan bumi yang maha besar tentu mampu untuk mengembalikan manusia yang sudah mati. Sebesar-besar alam yang kita nampak ni, menunjukkan sekerdil-kerdil kita pun, semua berada dalam gagasan jajah takluk pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Bukan takat Allah jajah, bukan takat Allah takbir, bukan takat Allah takluk, bahkan yang menciptakan juga Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan juga bumi. Pada setiap lapisnya, dalam bahasa Sanskrit disebut loka. Kita duk panggil indera loka. Loka ni lapis langit. Dan pada setiap lapis bumi yang dikenal sebagai patala. Patala ni dalam bahasa Sanskrit juga, patala, lapis bumi. Bila sebut kata semua ni duduk dalam lingkungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Benda ni besar daripada kita, benda ni hebat daripada kita, benda ni begitu takjub, benda yang ajib, benda yang begitu ajaib. Bahkan kalau kata kita nak compare dengan segala makhluk yang ada dalam alam sarwa jagat ini, seru sekalian alam ini, maka pastinya kita akan merasa lebih kerdil kerana kita juga adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pencipta langit dan bumi yang maha besar tentu mampu untuk mengembalikan manusia yang sudah mati. Perkara untuk yuhyi wa yumit, untuk menghidupkan yang telah mati ini adalah satu perkara yang pastinya kecil di sisi Allah Azza wa Jalla wa Ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan lagi dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La khalaqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktharan nas la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, lebih kompleks, lebih rumit. Dia duduk dalam keadaan penciptaan yang bersimpang siur. Bukan takat nak diciptakan saja dah susah. Dalam mentadbirkan pun, pada pemikiran kita yang lemah, lagi kerdil, mana mungkin kita boleh letakkan, taklukkan pada fi falaki yasbahun itu. Takkan mungkin. Bahkan tetap dan taat pula setiap makhluk ni pada kadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itu Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam titipan
surah Al-Mu'min ayat yang ke-56, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hari ini ramai orang duk fikir berkenaan dengan betapa fenomena-fenomena alam yang bakal berlaku di dalam kosmik, dalam sekitar kosmos, iaitu alam semesta di luar sana. Dan dalam waktu yang sama juga, kita tak lupa dengan setiap fenomena dan kejadian alam di atas bumi ini. Masuk 1 bulan 1, gempa bumi di Jepun. Sehingga disebutkan dalam satu kajian, selepas beberapa hari timbul pula pulau baru lepas daripada gegaran. Dan begitu juga ancaman tsunami pada tahap tinggi yang dikeluarkan pada 1 bulan 1 atas magnitude gegaran yang mencapai 7.4 skala Richter. Negara kita juga digemparkan dengan kejadian banjir di kawasan Johor, saudara kita di Segamat, di Kulai, di Kota Tinggi. Waktu tak cukup dengan perkara itu, kita juga diingatkan, digembar-gemburkan daripada tahun lepas berkenaan dengan fenomena apa yang disebutkan sebagai ribut suria, solar storm. Dan semua itu berada dalam satu pemetaan yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita betapa Allah Maha Besar. Semua itu duduk dalam taklukan Allah. Tak ada satu pun yang boleh untuk kita elak, takkan ada satu pun benda yang boleh kita ubah. Melainkan semua duduk dalam ketetapan dan ketentuan mutlak Allah Azza wa Jalla wa Ala. Demi tujuannya adalah untuk menimbulkan keinsafan pada diri. Kita ni tak ada apa, kita tak ada kuasa, Allah Maha Kuasa. Kita akan kembali kepada Allah pada kalam wa ilaihi raji'un. Tapi kenapa masih lagi kita nak mengadu domba? Masih lagi kita nak menghalang-halang orang menyampaikan dakwah? Kenapa masih lagi kita bersangka buruk sesama? Kenapa masih kita sanggup untuk menjual nama dan juga benda-benda yang berkaitan dengan saudara kita sendiri? Kita sanggup untuk jadi tali baut dan sebagainya. Sedangkan kita tahu kita tak punya apa. Hidup ni adalah pinjaman semata-mata, dan kehidupan dunia itu daripada kalimah al-ardu, daripada kalimah dunia, yadunu dunyan, yang bermaksud sementara, singkat. Tapi singkat itulah yang bakal menjadi tanggungjawab besar pada kita. Ada di kalangan kita menginginkan umur yang panjang, beralih tahun dia nak umur panjang. Al-Syahid Al-Aruri yang syahid pada awal minggu lepas di kawasan selatan Lebanon. Dia ketika dalam satu wawancara ditanya kepada dia berkenaan dengan kehidupan, macam mana dengan usia dan sebagainya. Dia kata, aku bersyukur kerana aku masih lagi mampu untuk hidup sampai hari ini. Dan aku akan terus bersyukur kalau aku boleh hidup lagi esok. Maksudnya setiap hari yang kita lalui bukan untuk digelisahkan dengan pemikiran tentang perkara dunia, tetapi setidaknya bersyukur kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup lagi. Kerana esok bukan milik kita. Tetapi disebabkan kita ni manusia, seringkali lupa dan dilupakan. Kita seringkali mencari jalan untuk menidakkan setiap satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kadar janji kita, siratal ladzina an'amta alaihim, adalah satu benda yang begitu menipu daya. Mata'ul ghurur, satu benda yang cukup-cukup membuatkan kita ini tertipu. Kerana kita merasakan kita boleh hidup lama lagi dan lama lagi. Sedangkan masa yang Allah Ta'ala pinjamkan, yang Allah Ta'ala letakkan dalam Al-Quran, antaranya surah yang diberikan tumpuan berkaitan dengan masa. Ada 4 surah. Ada surah Fajar, ada surah Lail, ada surah Duha, ada surah Asar, Al-Asr. Ada 4 surah. Daripada 4 surah ni, kata ulama nak memberikan maklum kepada kita, masa adalah satu benda yang besar di kalangan masyarakat Islam yang beriman. Kita nak salat juga kena ada kaitan dengan masa. Tak boleh kita ambil wuduk siap-siap pagi tadi subuh, rasa macam ada masa kita tibai sembahyang lohor siap-siap, tak boleh. Ataupun kita buat sekali sampai ke isyak, tak boleh, kena tunggu masa dia bang. Kita nak bayar zakat,
ada time dia. Kita nak pergi buat haji juga ada time. Nak abang kata masa tu adalah satu benda yang penting. Kerana itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dia menyatakan, kalau Quran ini turun cuma satu surah, dan kalau satu surah itu adalah surah Al-As, maka ia sudah mencukupi. Kerana nak beritahu betapa kita hari ini perlu untuk menjaga masa. Benjamin Franklin menyatakan, time is money. Orang Melayu kata, masa itu emas. Orang Arab kata, masa itu kasyuf, seperti mana pedang. Kalau kita tak potong dia, dia potong kita. Tapi pendekatan kita dengan masa itu yang kita nak kena usaha. Sebab setiap masa yang berdetik pasti akan ditanya dan disoal oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Kita tak sama macam kelompok-kelompok yang lain. Kalau kata sebut berkenaan dengan masa, ya mereka agak terkedepan daripada kita. Tetapi ala kulli hal, ketahuilah betapa kita perlu untuk mengetahui kebaikan masa ini. Kemudian yang keempat, yakni yang terakhir pada perbahasan pertama, disebutkan hikmah Allah menciptakan alam semesta. Dr. Yusuf Wabil menyatakan setiap orang yang memandang dengan teliti dan membersihkan fikirannya daripada fanatisme dan hawa nafsu serta bersikap bijaksana, maka tahulah dia bahawa Allah tidak membiarkan manusia sia-sia dan tidak menciptakan mereka itu dengan main-main, dengan tidak diperintah, tidak dilarang dan tidak dibalas amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 116, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini antara benda yang perlu untuk kita jawab. Jawabnya adalah dengan bekal dan amal. Pada setiap kemampuan pokal dan juga modal, setiap perkara yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menjadi saksi bukti di akhirat kelak. Adakah kita ini termasuk dalam kumpulan yang terkeluar daripada kelompok yang memikirkan betapa penciptaan manusia adalah main-main sahaja? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-38 hingga 39, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardh wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun." Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan kedua-duanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kalimah hak di situ memberikan maksud betapa setiap penciptaan itu adalah perkara yang membenarkan ketuhanan Allah Azza wa Jalla wa Ala, membenarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kebesaran, keagungan, kemuliaan, kehebatan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Tetapi manusia itu seringkali diikat dan diikut pada pemahaman, iaitulah mereka ini kelompok yang la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Dia bukan lam dan dia bukan lan, tapi dia la. La ya'lamun ni dia tak ambil satu faham yang sama macam lam. Lam ni daripada awal sampai ke sudah tak tahu. Lan daripada awal sampai ke sudah tak tahu. Bila sebut kata lam tidak ada langsung. Bila sebut kata la ni pada waktu tu. Pada waktu diceritakan kepada dia tentang kejadian alam, dia tak mau ambil benda tu sebagai makluman besar. Betapa dia tu kerdil, betapa dia tu kecil, betapa dia tu tidak ada apa-apa pun kalau nak dibanding bezakan dengan penciptaan makhluk yang lain. Maka kata Dr. Yusuf Wabil, akan nampak jelaslah bagi orang yang memerhatikan keajaiban ciptaan Allah ini dan merenungi peraturan-peraturannya, bahawa segala sesuatu diciptakan dengan ukuran tertentu dan dengan tujuan tertentu pula. Tujuan itu akan tercapai bila ditempuh sesuai dengan manhaj atau cara yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Sesungguhnya dengan melihat alam ini, tentu kita mengetahui keluasan ilmu Allah dan kebesaran kekuasaannya. Oleh kerana itu manusia yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Adapun orang yang melakukan kerosakan akan mendapat siksaan yang setimpal dalam kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Semua manusia harus giat berusaha mencari keredaan Tuhan supaya mereka mendapat anugerah dan nikmat pada hari kiamat. Apa yang mereka lakukan dalam dunia yang berupa kesenangan dan cubaan itu merupakan perkara kecil
daripada balasan yang berupa pahala dan nikmat kelak di dalam syurga yang tidak dapat dijangkau oleh mata, tidak dapat didengar oleh telinga dan tidak terlintas langsung dalam hati, fikir dan akal manusia. Sesungguhnya manusia jika merenung sunnah Allah dalam alam dan kebesaran kebijaksanaannya dalam menolong manusia pada hari kiamat, maka tidaklah patut orang tersebut mengutamakan kepentingan hidup dunia, tetapi dia harus tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berbuat baik dan juga bertakwa. Dia punya tujuan dia di situ. Sebab tu bila kita sebutkan tentang proses memahami dan juga mencermati tanda kiamat kecil dan besar, asasnya adalah satu pengukuhan yang perlu untuk kita lurus laraskan kembali daripada rangkuman rukun iman yang ada, daripada seawal-awal beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi-nabi dan rasul, beriman pada hari kiamat dan juga qada qadar yang keenam. Ia adalah satu keterdesakan kita pada hari ini. Akhir zaman ni macam-macam. Kerana kita akan dilanyak dan dilenyek oleh banyak pemahaman-pemahaman yang mengerikan. Kalau takat pemahaman itu mencederakan tubuh badan yang zahir, perkara itu tidak ada memberikan sedikit pun kesusahan kepada kita. Tetapi kalau pemahaman-pemahaman ini menular dan ditularkan, dileluasakan semata-mata untuk meranapkan akidah, maka ini adalah satu perkara yang besar dan perlu untuk kita berusaha menentang dan dalam waktu yang sama mempertahankan akidah yang sebenar. Mana mungkin orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala masih lagi memikirkan dalam keadaan yang penuh buntu dan membatu dengan merasakan betapa Al-Quran itu adalah satu kitab yang tidak mencukupi keperluan kehidupan manusia. Ini adalah satu konsep yang salah faham. Dan kita tengok betapa rancaknya dan kita dapat lihat betapa agresifnya kelompok-kelompok tertentu di luar sana yang cuba membawa nalar baru dalam pemahaman Al-Quran. Dalam waktu yang sama, mereka merasakan dan mereka mengatakan betapa ada lagi sumber lain yang lebih kuat buktinya, dalilnya dan juga asasnya selain daripada Quran. Ini adalah satu pemahaman yang bahaya. Kalau takat benda tu memberikan kerosakan pada individu semata-mata tidak mengapa. Tapi benda ni menjahanamkan seluruh manusia, menjahanamkan seluruh keturunan, menjahanamkan seluruh generasi leluhur penyambung sinambung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara ni perlu untuk disekat dan ditahan. Kalau bukan kita yang jaga agama kita, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menjulang tinggi Islam, siapa lagi? Maka sebab itu tidak menjadi satu pilihan lagi di kalangan kita, melainkan kita kena berusaha untuk menunjangkan kembali akidah dalam kehidupan supaya menjadi orang yang boleh mengetahui segala selok-belok dan juga khutuah strategi-strategi yang bakal dilancarkan oleh kelompok Dajjalun Kazzabun, kelompok-kelompok yang cuba untuk mengalihkan perhatian akidah kita daripada mempercayai kepada Allah yang Maha Satu, yang Maha Esa, menjadi orang yang akhirnya menidakkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala wal a'yazubillah. Sebab tu dalam 4 proses yang disebutkan tadi, yang ditandakan dengan mengetahui proses kejadian kita pada kali pertama, yang keduanya melihat kepada alam, bagaimana terjadinya kebangkitan dan juga kehidupan, bagaimana Allah adalah zat yang menciptakan segala makhluk dan Allah juga adalah menciptakan alam semesta. Ia akan menyemarakkan kembali faham kita betapa kita sebenarnya duduk dalam radius kawalan Allah Azza wa Jalla wa Ala secara tetap. Walaupun kadang-kadang kita merasakan benda ni berlawanan dengan apa yang kita nak. Sebagai contoh dalam bab yang kita sebutkan sebagai memilih pentadbiran ataupun pemerintahan tertentu. Allah Ta'ala telah pun menyatakan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Masa bahawasanya tak kira apa pun yang memerintah, tak kira siapa pun yang mentadbir urus, mereka juga adalah golongan yang telah diletakkan, ditetap tentukan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dan supaya kita kenal bagaimana bentuk kaedah mereka mengurus dan juga mengawal selia setiap perjalanan kehidupan kita.
Bila mana mai satu ketika, maka akan berbalik kerajaan yang lain demi kerajaan. Benda ni bukan kata benda yang baru, lama dah. Sejak daripada zaman awal tamadun manusia. Kalau kita nak ukur kira balik, zaman berzaman dan menunjukkan kepada kita betapa banyak kerajaan yang dikenal dengan nilai keagungan tamadun teknologi mereka begitu hebat. Namun begitu, disebabkan oleh beberapa perkara, Allah Ta'ala telangkupkan kelompok-kelompok ini, bangsa-bangsa ini, kerajaan-kerajaan ini, dan Allah Ta'ala gantikan dengan kelompok manusia yang lain. Dan ini adalah satu benda yang kecil di sisi Allah Azza wa Jalla wa'ala. Dan proses yang sama juga bila mana kita nak masuk nanti pada bab perbahasan yang kedua, yang menceritakan berkenaan dengan pengistilahan hari-hari kiamat. Antara benda yang perlu untuk kita selalu butir betulkan adalah betapa semua fenomena yang berlaku, setiap perkara yang bakal terjadi, setiap kehancuran yang akan kita dengar ataupun kita lihat ataupun mungkin kita tak sempat tengok, semua itu adalah makhluk. Tak ada satu pun yang mengatasi kehebatan, keagungan, kemuliaan Allah Azza wa Jalla wa'ala. Selama kita tahu benda ni, kita pegang dan kita ikat perkara ini, maka tidak akan jadi satu benda risau dekat kita. Ialah bagi kemanusiaan fitrah alami manusiawi, ya kita akan rasa takut, kita akan rasa risau, kita akan rasa gelisah. Namun begitu, di dalam pelusuk hati orang yang beriman, dia telah pun menyerahkan seluruhnya kepada Allah Azza wa Jalla wa'ala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka benda tu yang akan bagi dia comfort, bagi dia steady balik. Dia tak ada lah drop down, dia jadi orang yang tak boleh nak carry on, dia tak boleh nak tumpu pada ibadat dah. Sebab apa? Sebab dia tahu semua ada dalam jagaan Allah. Kalau semua dah duduk dalam penjagaan Allah, duduk dalam taklukan Allah, takkan mungkin kita boleh rasa sedih. Sebab Allah adalah sebaik-baik tempat. Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Allah adalah segala-gala nikmat kasih sayang. Takkan kita nak rasa benda yang tak sepatutnya. Dan benda ni yang kita nak kena sentiasa segarkan dan kita kena sedarkan, kemudian kita sebarkan. Jangan kita duk pulun cerita dekat orang, nanti akan jadi macam ni, nanti akan jadi macam tu. Habislah hampa, lah kena pergi beli dah makanan, pergi bubuh dalam almari siap-siap. Expired lagi 2 minggu ya menetang tu. Lepas tu nak kena beli lain pula. Cukup satu tahun nak kena makan habis Maggi yang simpan dalam almari tu. Apa cerita? Kan benda tu bukan kita tak boleh. Sebab dekat luar sana ada satu grup, apa nama ni, dia punya grup dia DDP, Doomsday Prepper. Mereka buat satu kumpulan luar besar, banyak negara yang join. Dia prepper ni dia ambil makanan simpan siap-siap. Macam Jepun mereka memang ada buat. Mereka memang ada dah, mereka punya persiapan sebab gempa bumi dan sebagainya. Tapi yang ni lain, yang ni Doomsday Prepper. Dia buat satu grup, satu kumpulan besar, bagi saya bertaraf antarabangsa sebab banyak negara yang ada, dan kemudian dia ajak semua orang untuk simpan makanan dan dia ajak survival. Cara nak buat apa nama ni, unggun api, cara nak ikat kemah, cara nak tanam pokok, macam-macam. Dan abang kata kembali kepada azan. InsyaAllah kita bagi ruang kepada azan dan sedikit nanti kita akan sambung selepas daripada azan insyaAllah. Sebab itu tuan-tuan, seperti mana yang kita sebut ulangkan tadi, antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid yang ke-16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihim al-amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hadid ayat ke-16, belum sampailah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, dan janganlah pula
Mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Setelah orang-orang itu melalui masa yang lanjut, maka hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik, derhaka. Dalam surah Al-Hadid, Abu Hamka sebutkan dalam buku sejarah agama Islam, dia memberikan satu persoalan, iaitu dengan menyatakan hendaklah kita camkan sedalam-dalamnya mengapa orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari kiamat disuruh untuk beriman lagi. Dah beriman dah, pasal apa nak kena suruh kukuhkan lagi iman tu? Camkanlah sedalam-dalamnya, telitikan dengan sebenar-benar penelitian. Mengapa maka orang yang telah mengaku beriman ditanya, belum jugakah mereka akan mendapat khusyuk? Dan telitikan juga sekali lagi mengapa maka orang yang telah beriman terlebih dahulu disuruh beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan sesudah orang beriman barulah disebut bagi golongan Yahudi, Nasara dan Sabi'in. Sebab sebagai juga orang Yahudi, Nasara dan Sabi'in masih banyak yang mengaku sebagai pengikut Musa dan Isa, padahal dengan sudah disedari oleh mereka ataupun tidak, mereka telah menempuh jalan yang lain, jauh daripada yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, atau telah mengaku dengan mulut bahkan pun dalam hati, tetapi tidak terbukti pada perbuatan. Karena itu pada hari ini, usaha kita mengembalikan masyarakat umat supaya kembali mendusturkan Al-Quran dalam kehidupan adalah satu, bukan lagi pilihan tetapi kewajiban. Kerana kita takut dan kita risau kalau kata di waktu yang akan datang bakal menjadi perkara yang tidak sepatutnya, dengan memahami pengistilahan tertentu yang sebenarnya tidak pernah digarap dalam Al-Quran, bahkan tidak disebut dalam hadis, tetapi dinyatakan dan diiyakan pula betapa perkara tersebut adalah perkara yang benar mengikut pandangan dan juga pemahaman kitab yang lain. Cukup bagi kita Al-Quran, cukup bagi kita Allah Azza wa Jalla wa Ala, cukup bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui betapa hakikat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Setiap daripada seorang rasul, para nabi yang diutuskan itu, mereka semua adalah beriman. Bagaimana cara hidup mereka? Inna dina indallahil Islam. Maka sebab itu hakikat dasar untuk kita menyegarkan diri kita, menyedarkan diri kita, memahami situasi dan juga kronologi kiamat ini adalah perlu untuk kita hadkan pada pemahaman menguasai rukun iman. Kalau tidak diikat dengan perkara ini, maka dia akan bergentayangan, dia akan mula mengacu-acu perkara yang tak perlu pun untuk difikirkan. Sebab entah keperluan juga dalam perbincangan ataupun perkongsian berkenaan dengan tanda-tanda kiamat besar dan kecil adalah jangan menimbulkan ataupun membawa satu pemahaman yang menggerunkan masyarakat umat. Maksud dia tu sampai timbul huru hara. Ni dalam 2-3 hari nak huru hara lah kan. Kalau kata nak fikir balik pun, kita duk bab ayak pun kita dah kelang kabut dah. Tu baru ayak, baru habaq kata 4 hari. Yang ni nanti dia akan main DJ ni, dia akan main dalam keadaan lagi teruk daripada tu. Macam mana kita nak berhadapan dengan situasi tu, dan barang mungkin bukan kita tapi anak cucu kita, dan lebih macam mana kita nak jalinkan perkara yang kita ada ini untuk disampaikan kepada anak cucu kita supaya mereka kekal sabar dan mereka kekal kental mempertahankan akidah dan juga menjaga keimanan supaya tidak mudah terselip dalam perangkap Dajjal, yang mana ia merupakan perangkap yang diibaratkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu perkara yang perlu untuk dijauhkan sejauh-jauhnya. Jadi takat itu dulu perkongsian untuk bersama dengan tuan-tuan pada malam ini. Hanya tinggal berbaki 61 malam lagi untuk kita mendekat ke bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, insya-Allah, amin. Moga-moga Allah Ta'ala sempatkan kita untuk sampai ke dalam bulan Ramadan. Jadi kalau kata kita sempat, moga-moga diberikan dengan kekuatan kudrat yang macam doa Allah lah,
Moga-moga Ramadan kali ini dapat kita tempuhi dengan rasa yang lebih senang, tenang dan tenteram insya-Allah. Itu pepatah Jawa dia sebut 5 benda yang kita tak perlu ataupun tak boleh kita nak ejah. 5 benda ni adalah benda yang memang dah tetap. Siji pasti, loro jodoh, telu ayu, papat kudrat, 5 benda. 5 benda. Siji pasti maksud dia mati tu pasti. Untuk saduk buat apa lah. Bila sampai waktunya, cukup rezeki kita, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah telu jodoh. Jodoh, kahwin. Tak ada ruang untuk kita nak bertanyakan bila nak kahwin dengan siapa. Sebab kita tak tahu, Allah yang tentu. Ada orang yang dia kahwin, dia punya beza umur jauh kan. Rosita Cik Wan masa dia kahwin dengan laki dia ni, dia abang masa umur dia 17, laki dia tu baru darjah 2. Jadi jaga. Mana nak tahu kot jodoh kita baru tingkatan 3 kan. Mana nak tahu. Ada setengah yang dah berkahwin dan kemudian ada direzekikan Allah Ta'ala berikan jodoh yang lain pula ada. Tapi benda tu tak tentu, kita tak tahu. Yang ketiganya adalah yang disebutkan ayu. Betapa pengurniaan, dapat pangkat, pingat, jawatan dan sebagainya, itu juga adalah berada dalam takluk Allah. Bukan kerja buat kita. Bila sampai waktu dapat. Ada yang dapat APC, apa yang dapat aperture. Kan? Dia tak dapat APC, dia duduk tanya aperture apanya. Kan? Itu benda rezeki Allah Ta'ala bagi. Kemudian papat kudrat. Kudrat ni kemampuan kita. Allah Ta'ala bagi dekat kita boleh bergerak, sihat tubuh badan dan sebagainya. Dan bila sebut kata sihat, janganlah terlampau menumpu, jangan obses sangat untuk sihat tu. Sampai ke tahap yang tu tak mau makan, yang ni tak mau makan. Pergi rumah kenduri, tuan rumah bagi nasi, makanlah. Jaga hati, kan, raikan. Tuan rumah dah bagi nasi, ni tak. Oh, nasi saya tak mau, saya makan lauk lah. Baik duduk dengan kucing. Tuan rumah pun penin. Dia panggil orang ke panggil kucing ni. Kan? Tak mau makan nasi langsung. Saya dah 4 tahun dah tak makan nasi. Duduk tak mana? Copenhagen ke? Tak, duduk Gopeng ke? Kalau duduk di Amerika ke? Di Nicaragua ke? Tak apalah juga. Ni duduk di Malaysia. Tak makan nasi. Tanya siapa tak makan nasi? Dia kata makan nasi nanti gemuk. Gemuk apa? Yang gajah nasi pun tak makan. Kan gajah. Kan ada gajah makan nasi. Gajah tak makan nasi pun gemuk. Ikan puh makan nasi ya? Tak makan, gemuk tu juga. Ada yang nak jaga sangat kesihatan, daftar masuk kelab rekreasi. Kan? Nak berlari, nak berlompat, berjimba dan sebagainya. Kita tanya pasal apa yang dahsyat sangat ni. Lepas-lepas pencen ni satu macam je duk main. Amat-amat rancak kan. Kayuh sana, kayuh sini. Dia kata kita kena jaga kesihatan, kena lari, kena jogging. Pasal kita boleh bertahan lama. Michael Jackson tuan-tuan, masa dia hidup dululah, dia mandi air mineral. Dia mandi air mineral. Kita pun lagi beberapa hari mandi air mineral juga. Lebih kurang. Kira boleh feel Michael Jackson lah. Dia masuk dalam tabung oksigen untuk membetulkan kadar oksigen dalam paru-paru. Dia punya tube dia tu. Dia masuk. Umur pencen mati. Michael Jackson. Tak ada siapa yang boleh petikai benda tu. Kan? Bila sebut kata nak jogging, patut badan lah. Patut badan. Relax. Kalau kata nak berjogging sangat pun, nak melompat-lompat sangat pun, Arnab pun melompat. Arnab lompat hari-hari. Berapa lama boleh hidup Arnab? 9 tahun. Kuda hari-hari lari. Kuda hari-hari lari. Berapa lama kuda boleh hidup? 25 tahun. Monyet hari-hari bergayut. Berapa lama boleh hidup? Dia kalau tak kena tembak dengan pilitan lah. Kalau kena tembak lagi awal. Kalau kata dia duduk bergayut hari-hari pun, paling lama dia boleh hidup 40 tahun. Tu tera bergayut, yang berlari, yang melompat. Maksud saya bukan jangan tak bergerak langsung. Bergerak lah. Cuma janganlah obses. Jangan taksub sangat ni. Tuan-tuan tengok Kora. Makan kangkung 2 helai 14 minit. Kora melompat pun tak. Berlari pun tak. Bergayut pun tidak. Tapi umur Kora boleh pergi apa? 150 bahang. 150 tahun. Boleh faham tak?
Jadi bila disebutkan berkenaan kudrat, maka kita letakkan semuanya patut padanlah ala kadar. Ala kadar, saya sebut ala kadar, bukan nasi kandar. Hang tiba nasi kandar hari-hari, lepas tu duk buat kata kesihatan merudum. Itu memang jalan paling dekat bertemu dengan ilahi. Dia tarik, dia punya teh seinci ya, lagi 6 inci semua susu. Itu mendekatkan diri pada Tuhan lah. Yang terakhir adalah 5 bandar. Bandar ni adalah rezeki. Rezeki. Allah Ta'ala nak bagi kita anak, Allah Ta'ala nak bagi kita apa-apa. Itu semua berbalik dan bergantung kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Cuma bagi kita belajar sangka baik dengan Tuhan. Moga-moga dengan sangkaan baik yang tertinggi yang kita tancapkan dalam kehidupan kita kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala, Allah mempermudahkan kehidupan kita. Dan jangan pernah merasa seinci barang satu hun pun yang kita ni lah yang sedang urus hidup kita. Tak. Jangan pernah fikir lagu tu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Kena ingat benda-benda tu, kena baca selalu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu ya Allah aku mohon pertolongan engkau ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu, engkau perbaikilah seluruh kehidupanku seluruhnya. Dan jangan pernah engkau menyerahkan kepada aku untuk menguruskan hidupku, walaupun dalam sekelip mata. Doa ni dikongsikan, diberikan kepada saya daripada Tuan Guru Syekh Ahmad Rizam, ayah kita. Bila saya satu ketika duduk dalam keadaan buntu kerana duk buat isu ni lah berkaitan dengan murtad dan sebagainya, pernah sampai satu ketika saya tak boleh nak fikir macam mana lah. Pasal kita doa macam kita berhadapan dengan situasi yang kelam. Yang duduk depan kita ni orang nak keluar agama. Kita pula nak kena bagi orang kata penasihat dekat mereka. Tapi mereka masih lagi kekal dengan keputusan. Jadi bila tanya, akhirnya disebutkan apa nama Ikmal beritahu dekat Tuan Guru Ahmad Rizam. Dan ayah beritahu balik dekat dia melalui Ikmal beritahu amalkan. Dengan izin Allah Azza wa Jalla wa Ala. Bila kita faham situasi betapa kita tidak ada sedikit pun kuasa atas segala benda. Yang memberikan kenyang itu Allah, yang menghilangkan dahaga itu Allah, yang menggerakkan, mematikan, yang menidurkan, yang menghidupkan, itu semua Allah. Maka dengan rasa kerdilnya itu Allah akan bagi makhraja. Allah akan bagi jalan keluar, insya-Allah. Cuma kena usaha untuk sampai kita yakin, insya-Allah. Dan nak jadikan benda tu yakin, kena amal selalu lah. Kena ulang, insya-Allah. Jadi moga-moga takat tu dulu. Yang mana belum selesai ganti puasa Ramadan, tolong settle. Yang laki pun sama, jangan buat jegir pelik kan. Ada orang kan kalau kata boleh selesai bang. Kalau tak sempat, tolong tulis berapa hari yang tak sempat ganti tu dan tahun bila. Nanti untuk kita kira, kalau kata tak boleh nak ganti, boleh bayar fidyah dan sebagainya. Fidyah pula bukan kata macam mana yang kita duk tahu, sebab penambatan harga beras masih lagi belum berlaku. Kalau kata harga beras tu dah ditambat, yalah, kita boleh kira lah cupaknya, gantangnya dikira dengan kali berapa. Tapi hari ini tidak, agak sukar. Kerana itu kita beritahu daripada awal, kembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala dan kekal, kental, bersabar atas segala ujian, insya-Allah. Jadi kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata patah, sedap makan dia punya kunyah, sedap kata diulang-ulang. Kita berhenti di muka surat 27, insya-Allah pada minggu hadapan. Akhir kalam daripada saya, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku li qauli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.